persepsi rakyat kepada institusi diraja ini yang menyatakan bahawanya adalah simbolik. Sebenarnya tidak. Raja-raja bagi negeri itu boleh bermuafakat untuk memilih pemimpin antara baginda semua yang mewakilinya pada peringkat persekutuan. Kedudukan itu menjadi tiang seri kepada badan eksekutif, perundangan, kehakiman. Raja umpama pohon, rakyat ibarat akarnya. Begitulah sisir sejarah sistem monarki berpelembagaan yang diperoleh Malaysia setelah lebih 130 tahun dijajah. Proses penggiliran ketua negara bergelar Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bukan diwarisi secara keturunan, tetapi menjadi kesinambungan tradisi raja-raja Melayu sejak zaman berzaman. Kerana baginda adalah pancaran jati diri negara. Menjadi seorang agung ni, dia bukanlah satu proses yang mudah atau tanggungjawab yang ringan. Maksudnya amanahnya begitu tinggi kan. Malaysia merupakan antara hanya beberapa buah negara yang masih mengamalkan amalan raja monarki dan juga raja berperlembagaan. Demokrasi raja berperlembagaan itu diangkat dalam konteks ini, dan bagaimana sebagai Yang Tuan Agong, tiang utama keindukan dalam tadbir urus negara adalah amalan pendemokrasian yang dipertahankan oleh institusi tersebut. Keutuhan institusi raja berpelembagaan dizahirkan menerusi istiadat pertabalan Sultan Pahang ke-34 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersemayam di atas singgasana pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Julai 2019. Diputerakan pada tanggal 30 Julai 1959, baginda adalah putera sulung kepada Yang di-Pertuan Agong ke-7 almarhum Sultan Ahmad Shah dan almarhum Tengku Ampuan Afzan, manakala Raja Permaisuri Agong Tuanku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah adalah anaknya Yang di-Pertuan Agong ke-8 yang juga Sultan Johor ke-4 dalam sejarah Johor moden, iaitu almarhum Sultan Iskandar. Pertama, apabila seorang raja itu dipilih oleh Majlis Raja-Raja sebagai ketua Yang di-Pertuan Agong, baginda secara langsung akan menjadi ketua utama negara. Inilah yang dinyatakan dalam perlembagaan lah. Institusi itu menjurus kepada kepentingan kedaulatan Yang Tuan Agong dalam pelantikan Perdana Menteri, dalam memelihara kedudukan perundangan, dari sudut pelantikan jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, masih kembali kepada kedaulatan institusi tersebut. Jadi ia tidak sekadar secara simbolik menjadi ketua agama. Sebagai Yang di-Pertuan Agong, baginda juga adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Yang kita tahu, dalam sebuah negara yang paling pentingnya ialah kedaulatan negara mengikut keselamatan negara itu. Maknanya sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, baginda ni adalah bertanggungjawab dan memegang amanah tentang keselamatan negara. Pengalaman menjalani latihan ketenteraan di Akademi Tentera Diraja Sandes pada 1978 hingga 1979 mengemudi sanubari baginda sebagai pemimpin yang berdisiplin serta peka dan prihatin akan kesejahteraan rakyat. Di peringkat Pahang kita tak pernah merasai. So I found it very interesting. Itu antara perkara yang saya cukup akui, cukup minat dalam mengambil tahu tentang tadbir urus negara. Walaupun tuanku menjadi Sultan Pahang dalam tempoh yang agak singkat, tapi kita perlu ingat bahawa tuanku telah menjadi Tengku Mahkota pada satu tempoh yang lama.
hampir lebih 40 tahun kalau tak silap saya. Selain daripada King Charles yang merupakan Prince of Wales yang terlama ataupun waris ganti terlama, Al-Sultan Abdullah adalah merupakan Tengku Mahkota yang terlama di dalam sejarah raja dunia ini. Jadi apa yang diamalkan oleh tuanku yang lazimnya dibuat di Pahang, yang baginda telah pelajari selama hampir 40 tahun menjadi Tengku Mahkota itu, secara lahiriahnya dibawa ke Kuala Lumpur, dibawa ke persekutuan. Dan kepribadian tuanku itu sendiri, ya, yang mesra, ya, yang rapat dengan rakyat, yang rapat dengan pemimpin negara itu sendiri, membuatkan hubungan di antara istana dan juga dengan kerajaan, istana dan dengan rakyat tidak ada menjadi rapat. Yang kita nampak di media-media sosial itu yang diperlihatkan kepada rakyat. Tetapi sebenarnya banyak yang tidak diceritakan kepada rakyat tentang bagaimana tuanku apabila membaca akhbar ataupun di dalam media sosial mendapat makluman tentang sesuatu nasib buruk yang menimpa rakyatnya. Tuanku menitahkan mana-mana pegawai untuk tolong pergi ke sekian-sekian, berjumpa dengan mangsa tragedi sekian-sekian untuk memberikan bantuan. Ini perkara-perkara yang tidak dihebahkan, tetapi ianya sememangnya merupakan kepribadian tinggi tuanku yang memang begitu sinonim dengan tuanku. Inilah sifat semula jadi baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dalam menyempurnakan amanah pemerintahan dengan penuh istiqamah. Setiap denyut nadi rakyat diselami melangkaui batasan biasa antara raja dan rakyat. Baginda banyak terlibat dalam pengurusan sukan. Baginda sebagai committee member FIFA, baginda sebagai Presiden Asian Federation of Hockey, baginda sebagai banyak penglibatan dalam sukan. Dan ini memberikan kelebihan kepada baginda dan dalam mengolah kepimpinannya berdasarkan kepada esprit de corps yang ada. Kalau kita dalam sukan pun kita sentiasa pentingkan teamwork, esprit de corps. Saya ingat inilah sebenarnya yang mendorong nilai-nilai sebegitu. Saya melihat keistimewaan tuanku ini adalah keupayaan tuanku dalam mencapai keputusan, mencari jalan penyelesaian, yang mana baginda tidak terburu-buru. Baginda sentiasa merujuk kepada batas-batas baginda sebagai seorang yang di-Pertuan Agong berpandukan kepada Perlembagaan Persekutuan. Baginda sentiasa mendapatkan nasihat dan pandangan daripada mereka-mereka yang berhak memberi nasihat dan pandangan. Dan yang paling penting, Seri Paduka Baginda tidak pernah melupai majlis raja-raja yang melantik baginda sebagai yang di-Pertuan Agong. Bak kata naskah agung sejarah Melayu, raja itu punya kedaulatan yang membawa sentosanya kerajaan. Adik-adik, jom belajar cara melintas. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Setelah 7 dekad memenuhi perlembagaan, institusi diraja turut mendapat tempias di lambung globalisasi. Ada yang bertingkah membuang pelita lama kerana riak melihat fajar yang menyingsing. Persepsi itu adalah tidak benar sama sekali. Semua 99 raja ini mempunyai fungsi peranan yang ditetapkan oleh undang-undang tubuh kerajaan negeri masing-masing. Dan bagi yang di-Pertuan Agong pula, baginda mempunyai fungsi peranan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Ya, apabila jentera itu berjalan dengan lancar, ya, tidak ada
cacat celanya, maka sebab itulah rakyat tidak melihat akan fungsi peranan yang di-Pertuan Agong. Tetapi apabila jentera tadi tidak berjalan dengan lancar, berlaku kekalutan dan kekecohan sedikit, maka barulah rakyat itu melihat bahawa yang di-Pertuan Agong inilah merupakan mekanisme yang untuk membetulkan jentera itu tadi balik. Saya nak satu keadaan harmoni dalam negara kita ni. Dia bermula di parlimen. Seharusnya bermula di parlimen lagi. Sewaktu kita berhadapan dengan kemelut yang berlaku pada tahun 2020, ketika itu ada masanya Malaysia tidak ada seorang Perdana Menteri apabila Tun Dr. Mahathir membuat keputusan untuk meletakkan jawatan. Ketika itu, Tuanku Sultan Abdullah telah menggunakan kearifan kebawah duli untuk membolehkan wujudnya Perdana Menteri interim yang tidak wujud dalam perlembagaan tetapi atas usaha untuk memastikan tidak ada yang terjejas dalam konteks tadbir urus negara yang harus dimainkan oleh seorang Perdana Menteri yang tidak boleh dimainkan oleh Ketua Negara agar tidak berlaku krisis kepimpinan negara ketika negara berhadapan dengan kancah pergelutan kuasa dan juga kedudukan dalam konteks ketiadaan seorang Perdana Menteri. Pelantikan seorang Perdana Menteri ataupun perubahan kerajaan itu seperti mana yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan kuasa budi bicara di-Pertuan Agong. Dan baginda menjalankan kuasa baginda ini secara telus. Secara musyawarah, tidak ada selindung, tidak ada cacat celanya di mana-mana, yang mana setiap apa yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Istana Negara disiarkan di media. Itu merupakan kearifan dan juga kebijaksanaan kebawah duli untuk mendepani cabaran ketika itu dan juga memastikan ianya tidak akan menjejaskan apa sahaja yang perlu disampaikan kepada rakyat. Walaupun negara berada dalam kedudukan pertukaran kepimpinan, Ketua Negara Yang Tuan Agong telah memastikan bahawa rakyat tidak akan menjadi mangsa kepada kedudukan tersebut. Berhijrahlah dalam menghadapi pandemik COVID-19. Begitulah titah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam usaha baginda memujuk rakyat Malaysia resah menghadapi serangan virus penyakit yang melanda penduduk dunia. Sebagai Ketua Negara yang menjunjung sumpah lafaz yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, baginda bertanggungjawab penuh untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat dilindungi sepanjang proklamasi darurat kesihatan diisytiharkan. Masa yang agak cukup tertekan bagi saya sebagai Yang Tuan Agong kerana kita kehilangan ramai rakyat dan kita juga dalam kegelapan masa itu, vaksin pun tiada. Baginda sentiasa mendapatkan pandangan daripada menteri yang bertanggungjawab, Ketua Pengarah Kesihatan, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara dan sebagainya sebelum membuat apa-apa keputusan. Jadi dengan pendekatan itu, apa sahaja keputusan yang dibuat oleh baginda telah pun mengambil kira pandangan daripada semua pihak. Kebawah duli sentiasa memastikan bahawa keperluan kemahuan rakyat itu perlu diutamakan. Keluhuran hati baginda meletakkan rakyat sebagai keutamaan tertinggi, menzahirkan lagi peranan institusi Yang di-Pertuan Agong sebagai tempat rakyat tumpang berteduh dan berlindung. Memantau keadaan di peringkat bawah. Saya ingat lagi waktu COVID dulu, waktu kita masih lagi berada di dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kadang-kadang tuanku akan bertitah tanya, Datuk, ada pergi ke kedai ke, pergi supermarket? Kata ada tuanku. Macam mana keadaan? Orang panik ke?
Jadi saya sentiasa ceritakan kepada tuanku, betul nampak orang memang macam takut sikit. Yang boleh pergi ke pasaraya di peringkat awal tu seorang wakil daripada setiap keluarga. Semua takut nak beli barang-barang ke rumah dan sebagainya. Kadang-kadang tuanku tanya, Datuk pergi ada roadblock ke tidak? Jadi kita ceritakan, ada roadblock tuanku. Roadblock tu nak pastikan bahawa yang pergi ke kedai ataupun pasaraya untuk membeli barang-barang harian ni adalah di kawasan yang sama. Jadi itu sebab saya ceritakan bahawa tuanku bertanya pada semua orang untuk mendapatkan gambaran yang sebenar, barulah tuanku tahu realiti yang berlaku. Pilihan Raya Umum ke-15 memberi mandat kepada rakyat memilih pemimpin dan kerajaan untuk mentadbir negara dan negeri bagi tempoh 5 tahun yang mendatang. Sebagai yang di-Pertuan Agong dalam sistem raja berperlembagaan, baginda hanya berkongsi kuasa antara raja dan rakyat, tetapi bersifat berkecuali kerana baginda adalah raja yang memerintah bertanggungjawab memastikan pentadbiran yang adil lagi bijaksana, teratur lagi telus. Kerana baginda adalah tiang seri kekuatan institusi Raja Melayu. Pengalaman menukar kerajaan itu satu proses yang cukup merugikan negara. Kita telah melihat pelantikan 4 orang Perdana Menteri dan itu berlaku buat kali pertama di bawah Kebawah Duli. Ini kuasa Tuhan, baginda yang diletakkan di situ dalam keadaan negara berhadapan dengan begitu banyak konflik. Kalau kita lihat kepada keputusan-keputusan baginda berkaitan dengan hal ehwal politik, ya, kita nampak baginda telah dapat menonjolkan, menampilkan kewibawaan institusi beraja secara umumnya, bukan secara peribadi baginda semata-mata. Kita sepatutnya rasa bertuah. Yang pertama kerana sistem negara kita sistem raja berperlembagaan, di mana Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai ketua negara, menjadi sebagai suatu kuasa pengimbang yang tidak berpihak kepada mana-mana parti, yang membuat keputusan terhadap perkara-perkara yang penting yang melibatkan negara. Seri Paduka Baginda Tuanku tidak pernah cuba mencampuri urusan antara Seri Paduka sama ada Perdana Menteri itu datang daripada parti mana sekalipun, hubungan keakraban antara Seri Paduka Baginda Tuanku dengan Perdana Menteri tersebut tidak pernah dicemari oleh sentimen kepribadian dan sebagainya. Pada setiap minggu tanpa gagal, Seri Paduka Baginda Tuanku berkenan menerima menghadap Perdana Menteri untuk mesyuarat mingguan baginda, Peri Kabinet baginda. Kesemua 4 Perdana Menteri dan begitu juga dengan kerajaan. Seri Paduka Baginda Tuanku juga tidak pernah sama sekali mempunyai sebarang prejudis ataupun tidak mempunyai hubungan yang baik dengan mana-mana 4 kerajaan yang pernah berkhidmat di bawah pemerintahan Seri Paduka Baginda. Elok fokus untuk memajukan ekonomi negara, mengharmonikan rakyat, menyatukan semua kaum. So let's not be too parochial lah. Don't be narrow-minded. So itulah antara nasihat keramat saya. Kebawah Duli sering menyatakan keinginan, hasrat untuk mempertahankan perpaduan yang menjadi satu aset, bukan liability. Ia tidak harus jadikan sebagai penghalang, dan bagaimana ianya harus bermula dalam keluarga sebagai asas untuk membina nilai faham, hormat, terima dalam kalangan masyarakat yang pelbagai. Terpahat dalam sejarah negara bahawa beta adalah merupakan satu-satunya Yang di-Pertuan Agong yang telah diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri. Lakaran citra Daulat Raja Melayu turut dijulang di mata dunia sepanjang garis masa. Sedar atau tidak,
Dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Daripada Berita Tuanku juga mempunyai hubungan yang akrab dengan ketua-ketua negara luar, pemimpin negara luar, dengan UAE, dengan Turki, dengan Singapura dan dengan Brunei dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung melonjakkan juga imej negara. Apabila baginda berangkat ke luar negara, baginda berangkat, saya ambil contohlah ke negara Brunei. Raja Permaisuri Agong akan memakai persalinan yang telah disembahkan kepada Tuanku oleh Pangeran Raja Isteri Brunei dengan alat-alat solid yang kadang-kadang dihadiahkan. Kerana tujuannya adalah to impress. Kalau baginda berangkat melawat ke negara-negara lain, contohnya kalau ada ketua negara ataupun tetamu-tetamu asing yang datang, kalau ada daripada Thailand contohnya, baginda akan memakai Thai silk. Kerana bagi baginda, dengan cara itu, ianya akan dapat memberikan kegembiraan kepada tetamu. I went on a state visit to Malaysia, and for the first time, we had a tree planting ceremony. We had even an orchid named after me. They've never done it before. So those are things that are quite, they're very touching, because they make the extra effort to try and look at the head of state coming and trying to make it comfortable for the head of state. Kembara Kenali Borneo membuktikan institusi yang di-Pertuan Agong adalah permata hati rakyat Malaysia. So memang saya fikir nak buat dah awal masa pemerintahan saya. Tetapi COVID, itu politika tak stable, saya pun tak naklah nyusahkan mana-mana pihak. Ya. Bila saya dititah untuk organize, pada ketika tersebut agak terkejut. Sebab untuk organize sesuatu yang besar sebegini adalah sesuatu yang memerlukan banyak pemikiran dan perancangan. Saya boleh sifatkan bahawa apa yang berlaku semasa Kembara Kenali Borneo itu sesuatu yang epic. Apabila Tuanku sampai dekat airport, masih lagi keadaan tenteram. Tapi bila kita sampai masuk pada jalan nak ke bandar, kita melihat ramai rakyat menunggu. Pada saya masih lagi tidak ada masalah. Perjalanan daripada lapangan terbang Tawau ke hotel penginapan kita yang sepatutnya mengambil masa lebih kurang 30 ke 40 minit, akhirnya mengambil masa lebih kurang 6 jam. Mereka mengawal trafik, jadi pihak trafik tidak boleh mengawal trafik. Yang luar biasa, yang tak pernah saya lihat sebelum ini. Di kiri dan kanan, rakyat telah pun menunggu, melambai tuanku bersalaman, mengambil gambar, selfie. Dari segi protokol, memang kita confused sebab terlalu ramai. Jadi, at one point, kalau kita nak terlalu agresif dengan rakyat, tidak bagus pada imej tuanku. Ini berlaku bukan hanya di Tawau, tetapi berlaku di sepanjang perjalanan selama 13 hari. Ya? Jadi bagi saya ini memang sesuatu yang luar biasa. Kita melihat bahawa memandu daripada Tawau hingga ke Teluk Melanur tersebut dengan jarak 2,332 km. Sudah tentu kita juga khawatir dengan keadaan kesihatan dan juga keselamatan tuanku. Melalui kawasan kampung, desa, denai-denai, mendapat sambutan yang cukup luar biasa. Tak pernah saya terbayangkan. Sebenarnya tuanku sendiri pun tidak terbayangkan bahawa Kembara Kenali Borneo itu akan mendapat sambutan sebegitu. Apabila tuanku tidak berkesempatan untuk melawat beberapa tempat, tuanku agak
the word is agak terkilan lah. Kerana bagi tuanku, hasrat tuanku untuk berangkat ke negeri Sabah dan Sarawak adalah untuk mengenali, merapatkan hubungan baginda dengan rakyat dan suku kaum di Sabah dan Sarawak. Lembar sejarah yang memahat momen indah di Sabah dan Sarawak bagaikan mengungkap erti ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Kerana pasangan diraja dan keluarga baginda sanggup mencemar duli demi menyelami kehidupan rakyat secara menghormati adat, mengenali budaya dan memuliakan yang tua dan juga yang muda. Seperti mana titah tuanku adalah merupakan jambatan yang menghubungkan antara Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung dan Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Memang banyaklah perkara-perkara yang suka duka, tapi yang paling penting bagi saya adalah tuanku suka. Bila saya tak ada buat apa-apa tengah malam, saya tengok juga flashback, nangis juga kan, tersayu teringat lah. Tersayu teringat ya, sambutan yang diberi luar jangkaan sangat. Saya berterima kasih sangat. Saya cukup berterima kasih. Setelah 5 tahun Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berjaya menatang institusi raja berperlembagaan bagai minyak yang penuh, tibalah masanya baginda berangkat balik ke negeri Pahang bersama helaian sejarah yang menjadi bukti sepanjang tempoh bersemayam di atas tahta kerajaan Malaysia. Rakyat Malaysia perlu menjunjung tinggi kesucian dan kedaulatan institusi Yang di-Pertuan Agong ini. Sebagaimana termaktub dalam perlembagaan, dan tidak lupa kita kepada soal kesetiaan raja dan negara di bawah prinsip kedua, rukun negara. Mempertahankan institusi ini. Yalah, orang kita sekarang pandai sangat, dah belajar dah tinggi sangat. So nak try sistem ni, nak try sistem tu, I think change doesn't guarantee you anything. Kolam Kembayat Rumpun Pedada, Bahtera Sarat Sang Puteri Rawa, Raja dan Rakyat berpisah tiada, Raja dan Rakyat sehati sejiwa. Tinggi menggapai pohon kelapa, menyusur lalu unggas berterbangan. Jasa bakti tuanku tiada dilupa, 1000 tahun jadi kenangan. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Istana negara indah serta lengkap, pembesar di dunia berangkat dan mengadap, kemasyhuran Malaysia memang terpuji, berbagai negara. Parti sendiri amat bersukacita dan amat terharu. Pertamanya, Patik telah dapat menjunjung titah amanah marhum Sultan Iskandar untuk mendidik tuanku daripada Tengku Mokhtar sampailah tuanku menjadi raja, sampailah tuanku dimahkotakan, dan sekarang tuanku akan diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong. Itu Patik amat bersyukur kepada Allah SWT, dan Patik membaharui ikrar taat setia Patik kepada tuanku dan juga kepada Kesultanan Johor. Saya telah dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk memikul tanggungjawab sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 mulai pada 31 Januari 2024. Bukan untuk menjaga kepentingan politik 222 orang wakil rakyat, tetapi 33 juta rakyat Malaysia. Itulah yang menjadi kepentingan saya. Daulat
Mewarnaimu hanya di TV1.